Jadi sayang-sayang sekalian, saya sambung lagi. Bagaimana kita nak mencerna pemikiran bijaksana di kalangan anak-anak kita? Nak mencerna. Okey sayang, tengok tengok. Tahap yang paling rendah sekali tuan dan perempuan ialah tahu dan faham. Ini tahap yang apa sayang? Yang rendah. Yang anak-anak mesti tahu. Misalnya apa sayang? Kita tunjuk ni apa yang di pen marker. Dia tahu. Tahu. Pen marker. Tahu. Dia faham apa guna untuk menulis. Dia sayang Ini apa yang di cawan gelas. Dia tahu ni gelas. Apa sayang? Apa guna untuk minum air. Dia tahu. Tapi kalau kita tunjuk, ini apa sayang? Topi, kita berat. Dia tak tahu. Tu rosaklah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya nak jelaskan faham dengan tahu ini adalah rendah. Ini apa kerjanya yang nak mencerna daya fikir. Nak asah, nak tajamkan. Ya, nak asah otak anak kita. Baik. Jadi tahap yang rendah dinamakan banding beza. Banding beza. Yang kita minta anak kita banding beza. Misalnya apa sayang? Yang cuba bezakan marker pen ataupun pen ini dengan pemadam. Bezakan pen dengan pemadam. Tengok sini yang ini apa yang pemadam. Ini marker. Bezakan. Kita sebagai bapa kena tahu asas. Asas banding beza ni ada beberapa asas. Misalnya beza dua benda ialah dari segi saiz. Saiz dia. Bezanya dari segi bentuk. Ya. Beza dari segi apa sayang? Saiz. Yang kedua apa sayang? Bentuk. Kemudian bau. Kemudian rasa. Kemudian berat. Kita jadi bapa yang jadi ibu tahu beza sesuatu tu dari segi apa sayang? Saiz. Bentuk. Bentuk pemadam ni segi 4. Bentuk marker ini bulat. Nampak tak? Mana lebih berat? Pemadam dengan marker, pemadam lebih berat. Jadi anak kita yang boleh buat banyak perbezaan. Kemudian berbeza dari segi warna. Nampak sayang? Jadi bila kita berjumpa dengan anak-anak kita, waktu makan ke, waktu lain-lain, dalam perjalanan balik kampung ke, dalam kereta, tanyalah dengan dia.
pokok padi dengan pokok kelapa sawit. Kan banyak dekat Kedah sana. Masuk Perak, Teluk Intan, dia tidak nak pergi ke apa nama tu, Lumut. Ada pokok kelapa sawit, ada pokok getah, ada pokok padi. Minta anak kita bezakan. Dia Syaril. Balik dekat Terengganu sana. Ya tak? Yang cuba bezakan kampung mama dengan kampung papa. Kampung papa begini. Kampung mama begini. Bezanya kampung papa tak ada sungai. Kampung mama ada sungai. Nampak tak? Kampung papa atas bukit. Kampung mama tepi sungai. Nampak? Tepi laut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bertanya dengan anak-anak kita, ini adalah tujuannya apa saya? Mencerna daya fikir. Ya, mencerna daya fikir anak-anak kita. Jadi banding beza ini adalah salah satu cara kita nak asah, nak tajamkan daya fikir. Baik, apa cara lain nak tajamkan daya fikir? Ialah susun atur. Apa dia sayang? Susun atur. Kita minta anak kita susun atur. Macam mana contohnya yang contoh susun atur? Contohnya yang awak akan masak di rumah, misalnya kan. Ros mana Ros tadi? Ros. Apa pasal berlari belakang Ros? Kau takut dengan aku Baik. Raihan kena Raihan. Raihan kena hidang juga, seluar merah tu. Mana itu Raihan Mana Raihan? Mana? Kenapa berlari belakang Raihan? Tengok, susun atur. Contohnya, ibu-ibu nak masak asam pedas. Ibu-ibu nak basuh kain baju. Ibu bapa, ibu-ibu nak jemur pakaian. Katakanlah nak masak asam pedas. Contoh. Yang mari sini dekat dengan ibu. Ibu nak masak asam pedas. Cuba tengok cara-cara ibu masak dari awal hingga akhir. Awak pun masak lah. Betul tak? Awak siapa nama? Right. 5. Okay, 5. Alright. 5 nak masak asam pedas yang susun. Cara-cara masak tunjuk ke anak. Tengok yang mula-mula mama basuh ikan. Betul tak? Lepas itu mama pupukkan ikan itu dengan kunyit dan asam misalnya. Jadi sayang, beritahu lagi. Apa guna kunyit sayang? Kunyit gunanya nak membersihkan sel-sel dalam badan. Kalau nak besar sikit lah. Ya? Kemudian lepas itu mama tumbuk ataupun blend dada kering. Kemudian mama potong bawang besar, bawang merah. Bawang putih tak boleh makan ya. Ya. Kemudian mama masak apa dia? Sediakan kunyit serbuk. Sikit. Kemudian mama pun goreng ikan. Dan seterusnya. Lepas itu ya, lepas masak,
Suruh dia cerita balik. Itu nama susun atur. Suruh dia cerita balik cara-cara kita masak asam pedas. Ayah-ayah pun begitu Syaril. Kau basuh kereta tu, basuh motor, minta anak kita dengar, tengok macam mana cara kita basuh kereta dari awal sampai akhir. Mula-mula sibah air dengan getah baik kereta, basahkan kereta. Lepas tu ambil sabun, rendam dalam baldi, ya, masukkan air separuh baldi. Kemudian ambil tuala, lap, celup dengan air sabun dan basuh kereta. Sampai akhir. Dah habis, ya Firdaus, panggil anak kau tu, cuba cerita balik yang cara-cara papa basuh kereta. Itu nama susun atur. Nampak saya? Ini tidak. Anak datang masuk dapur maknya, nama 5 to 5 kan? Mak dia. Anak datang dapur mak nak masak, maknya kata apa? Pergi jauh-jauh, kan kena minyak. Merecik minyak ke mak yang susah. Bapa engkau bukan boleh harap, bapa dia pula kena. Ya sayang Yang anak ni pun lari yang ke depan, tengok bapa basuh kereta. Bapa kata apa? Masuk dalam. Ini air sabun banyak ni kan jatuh terlentang ke aku juga susah. Mak kau bukan boleh harap, dah mak dia pula. Ya sayang. Jadi anak kau ni semua tak kena ya. Pergi dapur salah, pergi depan salah. Macam saya berbual dengan Ustaz Nasruddin tadi. Dia dengan Firdaus. Nak jaga anak, nak bangunkan anak bukan senang ya. Memang nak banyak masa bersama mereka. Kalau sikit masa, kuranglah hasilnya. Nampak saya? Kita kena banyak masa. Masa muda layan, kita banyak berdiri melayan anak-anak. Dan tua nanti kita banyak duduk. Kalau masa muda kita banyak duduk, dan tua nanti banyak berdiri nak melayan anak, susah. Dan tua kita pula nak berdiri mengejar dia pula, susah. Jadi mari layan anak-anak kita ni, kita susah waktu sekarang. Ya, baik. Tengok lagi yang susun atur lagi, misalnya apa yang balik kampung. Balik kampung. Ya, ni saya balik Terengganu, Kuala Berang. Sampai Kuala Berang, tanya dengan anak, yang cuba cerita perjalanan kita daripada Kuala Lumpur sampai ke, dari Putrajaya sampai ke Kuala Berang ni. Anak pun cerita. Mula-mula perjalanan kita pukul 4 petang. Sampai Karak lebih kurang 6 petang. Mula-mula jumpa tol, betul tak? Kemudian sampai ke mana pula? Kemeluh ayah berhenti untuk sembahyang maghrib, makan malam. Menyambung lagi perjalanan sampai dah Kuala Berang. Dia boleh cerita balik. Ini nama susun atur. Tapi biasanya yang mak bapak bila balik kampung, sampai sana dah turun bawa turun malam. Tak ada lah lulus sekejap yang cerita sikit perjalanan kita tadi. Tak ada. Dalam perjalanan pun begitu juga ya. Ayah, makanan dah habis ya cekedis. Dia pun berhenti kat petrol kios. Keluar RM50. Belilah apa-apa makanan. Makan. Dah makan, tidur. Manalah anak kau nak membangun dengan bagus ya. Sebab kau tak nak layan dia dengan baik. Penat, bila anak penat. Tapi kalau kau nak senang, anak kau tak jadi orang. Nampak? Nak jadi, tengok ya. Hari ini orang Melayu masuk universiti 3%. Orang India
37%. Orang Cina 42%. Orang Melayu 3%. Nampak? Kita jangan leka yang. Jangan leka. Nampak tak? Dah dapat rumah dulu dekat Resin 5 ni dah rehat dah. Real. Dapat surau besar ni bukan main rehat dah kau. Sebab tak ada keluar duit. Surau aku tu 800,000 aku buat 2 tingkat. Macam nak mampus semua duit orang ramai ya. Buat kempen tu, kempen sana. Nampak? Kau dah ada surau tu kau rehat. Lupa. Maka kita ambil masa banyak bangunkan anak-anak kita yang jangan main-main. Real, anak kau orang 2 ni, betulkan 2 orang ni jadi manusia hebat. Nampak sayang? Jangan peduli kiri kanan yang anak kita kena peluk dia hari-hari. Umur 14 tahun hingga 21 kita Rasulullah jadikan dia sahabat. Ya sayang? Nak apa kau? Jadikan dia sahabat. Selepas umur 21, jadikan dia dengan nasihat. Besarkan dia dengan nasihat. Itu hadis Rasulullah. Tengok lagi yang selanjutnya, ramalan. Apa pula yang? Lepas tu kita minta anak kita membuat ramalan. Anak kita boleh membuat ramalan yang tengok sayang, mama dah siapkan ikan ada, bawang merah ada, bawang besar ada kunyit, ada lada yang dah dipisah, ada ini ada. Agak-agaknya mama nak masak apa ni? Adakah mama nak masak kari? Anak kata tidak mama, sebab kari tak ada ni Dia dah, saya agak-agak mama nak masak asam pedas. Apalah salahnya kau ambil masa seminit menanya anak membuat ramalan. Sebab ayah pun begitu juga. Ni ayah dah kemas-kemas ni ke depan. Agak-agak apa yang ayah nak buat ni? Ayah nak basuh motosikal. Ini tidak yang anak keluar. Masuk! Asyiklah tengking. 3 kali masuk dah 3 juta habis. Ni orang terbakar ya. Ingat ya anak-anak kita, jangan tengking-tengking. Jangan marah-marah. Baik-baik yang telan pen kan. Betul dah? Ni anak tak masa boleh ni. Aku dah kena seorang dua ni. Jadi sayang-sayang sekalian, meramal. Tengok cuaca yang kita tengok cuaca yang agak-agak petang kan hujan ke tidak? Apalah salahnya yang kau ajak anak kau tengok cuaca kat luar, tanya dia hujan ke tidak lepas ni? Itu memalas juga. Baik. Tengok. Abang tak apalah dia tengah berbual dengan anak dia. Terus. Mana si Ros tadi? Nampak? Rehan. Tanyalah anak kita yang kita tak payah sangat. Itu tadi. Senang. Cuma kita nak rajinnya. Nak rajin. Kita dengan anak-anak kita nak apa sayang? Nak rajin dia. Hari cuti macam ini, biar dia duduk keliling kita. Apa yang? Sukati dia lah apa nak buat. Nampak sayang? Kita bersama dengan mereka. Ini penting. Ya sayang Dan akhir sekali tuan dan perempuan, yang atas sekalian membuat kesimpulan. Anak kita pandai buat kesimpulan. Yang mama hari ni badan tak sedap yang macam nak demam. Ayah pula tak ada rumah. Senang mama. Lauk tak payah masak, beli je kata. Dia buat kesimpulan.
Hari ni tak payah masak mama, badan tak sedap nak demam. Dia tidak, apa buat? Lauk beli aja kata dia. Dia tidak. Kesimpulan. Anak boleh buat kesimpulan. Ya, selain daripada itu selain kesimpulan ialah membuat keputusan dan selesai masalah. Ini dua perkara ada kaitan dengan kesimpulan. Nampak sayang? Anak boleh buat keputusan. Sayang, apa-apalah dalam bentuk perbualan kita dengan anak-anak. Oh, kalau gitu ayah, kesian Nabi Yusuf. Kita cerita Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf dihina oleh adik-beradik dia. Betul tak? Dihantar ke telaga, campak dalam telaga. Betul tak? Dia beritahu kepada Nabi Ismail, bapaknya, dia kata Nabi Yusuf kena makan serigala. Dia sayang kita cerita pada anak kita. Kesimpulannya apa sayang? Kesian Nabi Yusuf. Begitu. Yang kita pun tak nak cerita. Pasal apa? Tak ngerti nak cerita, tak baca, tidak membaca. Kan ada buku kanak-kanak yang ensiklopedia kanak-kanak, sains dan sebagainya. Cerita kanak-kanak, haiwan bercakap dengan Rasulullah. Apa haiwan yang bercakap dengan Rasulullah? Seperti anjing, unta, lagi apa? Biawak pasir, padang pasir, ya? Dan apa lagi? Beberapa ekor haiwan yang bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita dengan anak-anak. Anak-anak buat kesimpulan. Dia sayang dengar lagi ya. Saya nak beritahu lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan, tanggungjawab suami isteri. Apa dia? Tanggungjawab suami isteri. Tengok sini ya. Tanggungjawab suami isteri. Ada 6. Apa tanggungjawab suami isteri? Yang pertama makanan. Makanan ni termasuk minuman lah. Ada 2 syarat dia. Apa dia? Pertama, halal. Yang kedua, berkhasiat. Tengok yang ini penting. Makanan. Ya. Tengok ya, makanan yang halal dan berkhasiat. Yang halal saya tak nak cerita lah, semua orang tahu. Halal semua tahu. Tapi saya nak cerita tentang yang berkhasiat. Tengok. Dalam Islam apa yang penting ialah mula-mula dengan sarapan pagi. Rasulullah kata apa sayang? Suami isteri yang menyediakan makanan sarapan pagi adalah permulaan kebahagiaan rumah tangga. Permulaan kebahagiaan rumah tangga dengan apa sayang? Menyediakan makan sarapan pagi di rumah. Bukan sarapan pagi di kedai mama. Di rumah. Apa yang kita nak sediakan makanan tu yang mula-mula kata Rasulullah sarapan pagi sedikit buah-buahan. Tulis, jangan tak tulis. Ini tak jumpa lagi, 20 tahun belum tak jumpa ni. Mula-mula apa sayang? Sedikit buah-buahan. Lepas itu
makanan biasa kita. Apa dia? Nasi, roti, jagung, oats dan sebagainya. Ikut kebiasaan. Kalau nasi ya. Okey. Yang bagusnya nasi jadikan bubur. Nasi jadikan apa sayang? Bubur. Kerana Rasulullah kata yang bagusnya nasi, lepas makan nasi ada lawan dengan sup. Nasi di sebelahnya ada apa sayang? Sup. Jadi nasi campur sup jadi bubur. Itu bagus. Bubur. Ya. Tapi bukanlah hari-hari nak bubur. Sekali-sekali nasi biasa lauk-lauk ya. Sekali-sekali bubur. Baik. Tengok lagi yang tulis ya, saya cakap ni. Bubur. Bila kita masak bubur, jangan campur makanan laut dan darat bersekali. Tak boleh. Makanan laut, makanan darat campur dalam bubur bersekali. Tak boleh. Kerana mineralnya berbeza. Udang tak sama mineralnya dengan ayam. Okey. Kerang, sotong mineralnya tak sama dengan daging lembu. Jadi kalau bubur tu seafood, maka letaklah seafood saja. Ikan, berbola ikan misalnya. Ini sayang udang, sotong boleh. 2-3 hari kemudian buat lagi bubur. Tapi isinya apa yang? Sayur boleh ya, sayur boleh. Kekacang, sayur dan ayam misalnya. 3-4 hari kemudian buat lagi bubur. Campur kekacang, sayur-sayuran dan daging lembu. Jangan masuk ayam. Apa sotong. Sebab mineralnya berbeza. Ini sayang tak boleh. Okey. Lepas makan bubur, minum sedikit susu. Minum apa sayang? Sedikit susu. Susu apa yang bagus ni? Susu kambing. Nampak tak? Tapi kambing tak ada. Kau pun tak nak ternak kambing kat sini. Cuba buka kandang kambing kat depan tu. Ramai-ramai boleh kambing, pagi-pagi boleh minum susu kambing. Betul kan? Baik. Tengok lagi saya. Minum susu ni yang ni dengar baik-baik. Tulis. Susu tak boleh campur dengan teh. Yang kita minum teh tarik. Tadi pagi kau belanja aku teh tarik. Pukul 11 tadi pun Firdaus belanja aku teh tarik. Tapi kalau orang belanja jangan bising, minum aja. Nampak tak? Tapi Islam tak ajar kita minum teh tarik. Dalam dunia, negeri yang minum teh tarik Malaysia dengan India saja. Lain-lain negara tak ada minum teh tarik. Pagi-pagi teh kosong, TO. Nampak tak? Kita pergi negeri China ada TO China, TO bunga. Di Jepun pun begitu juga. Pergi Australia, New Zealand, Boston, Amerika, California, semuanya TO. Orang Melayu aja minum teh tarik. Siapa mengajar dia pun kita tak tahu. Sebenarnya, tengok saya. Tulis ya saya cakap ni. Dalam TO ada antioksida. Ada apa sayang? Antioksida.
Ada apa sayang? Antioksida. Apa guna antioksida? Banyak gunanya. Nak menjaga sel-sel dalam badan. Kalau orang perempuan banyak jerawat, nampak? Jadi banyak jerawat. Minumlah teh, kopi, Melo, Horlick, InsyaAllah jerawat tak timbul. Nampak? Bukan teh je. Kopi. Lagi apa? Horlick. Lagi apa? Tak apa-apalah, Melo ke. Ya? Apa nama tu? Apa nama tu? Vico. Vico ke. Semuanya Vico. Ada antioksida dalamnya. Bagus untuk penjagaan kulit. Tapi kalau pada campur pula dengan susu, dalam susu ni ada styrofoam. Dalam susu ada apa sayang? Ada styrofoam. Ini protein. Protein yang tinggi, bagus. Dalam susu ada styrofoam. Styrofoam ni bagus untuk apa sayang? Untuk protein yang tinggi. Tapi kalau susu campur dengan teh, ni susu campur dengan teh ke Horlick kopi, apa jadi? Styrofoam ini akan bunuh antioksida. Dia menggugurkan kandungan antioksida. Maka makanan itu, teh tarik, kopi tarik, Melo tarik, tak ada khasiat. Tak ada apa-apa khasiat. Bukan tak boleh minum. Boleh berdaun. Kau nak minum satu pagi, satu tembayan, boleh. Boleh. Tapi tak ada khasiat. Khasiat tak ada. Sebab dah dimakan oleh siapa? Styrofoam. Styrofoam ni makan antioksida. Kulit kau jadi jerawat banyak lagi. Nampak tak? Kulit buta pun banyak juga. Jadi sayang-sayang sekalian, makanan kita kena jaga yang anak-anak kita jangan minum susu tarik, teh tarik. Kalau nak minum susu susu putih. Boleh. Sebab dia ada styrofoam. Bagus untuk protein badan. Dalam dunia, negeri yang minum teh tarik berapa negeri? 2 negeri. Negeri India dengan negeri mana? Malaysia. Dalam negeri ada pula pertandingan teh tarik. Ada pula pertandingan yang teh tarik dirasmikan oleh menteri yang bahalul. Menteri pun tak tahu penyakit itu. Menteri yang kau lantik ke lah. Menteri bahalul tu, dia pun tak tahu. Menteri pun tak ada ilmu. Nampak sayang? Dia pun rasmikan pertandingan teh tarik. Allah menteri bahalul. Jadi sayang-sayang sekalian, mari betulkan keadaan family kita. Family kita betulkan yang dia sayang ni. Tahu Zul? Faham Zul? Kau jangan nganuk-nganuk aja dekat aku ni. Besok kan hantar teh tarik lagi. Itu teh tarik banyak lagi kalau hari ni tak apa, maaf. Besok jangan minum lagi teh tarik. Teh kan jimat sikit minum teh kan? Nak susu boleh, susu. Okey sayang. Kemudian tengok lagi makanan. Sarapan pukul 10, minum 10, pukul 10 tak ada dalam Islam. Kita makan di rumah, sarapan pagi di mana? Rumah. Sebelum terbit matahari. Peraturan dalam Islam, sarapan pagi sebelum terbit matahari. Makan kenyang-kenyang di rumah, baru hantar anak ke sekolah.
Bangunlah cepat sikit. Pukul 4:30 bangun. Ibu-ibu bangun. Terus Tuan siruh luar lagi. Dengar cakap aku tu. Terus pelempang kau orang pun sudah. Jadi sayang-sayang sekalian, Raihan, ingat, sarapan pagi di mana yang? Di rumah. Kalau kacau lauk tu kacau, yang tengok sini. Kacau lauk ikut pusing tawaf. Dalam Islam pusing tawaf, jangan pusing jam. Baca selawat, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Pandai anak kau selawat dengan masa-masa tu. Pusing tawaf tangan, jangan pusing jam. Kalau pusing tawaf dia lambat basi, pusing jam cepat basi. Nampak saya rahsia dalam Islam. Selawat, anak pandai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Anak kau pandai. Nampak tak? Ini tidak kena kacau-kacau nasi goreng tu mulut bising. Aku aja masak, dia tidur lagi tu boleh malah lelaki dia pula. Real, kau pernah malam tu dia. Zul, kau tolonglah Zul, bangunlah, tolong masak. Jadi tak ada bising mulut bini kau tu. Ya? Jadi mari kita masak dan makan di rumah. Itu permulaan kasih sayang. Tapi kalau pagi-pagi kau bawa anak kau pergi makan sarapan kedai mama, siapa yang bahagia yang? Mama yang bahagia. Keluarga kau kocak kacir lagi ya. Nampak sayang? Mari kita kemaskan balik, ya, keluarga kita. Ya, makan tengah hari, kurangkan nasi, banyakkan sayur hijau dan buah-buahan. Utamakan buah-buahan. Nampak? Dalam Quran ada kata wa fakihatin mimma yatahayyarun wa la tahtim mimma yashtahun. Makanlah kamu buah-buahan dulu, lepas itu barulah daging-daging, termasuk burung-burung yang kau suka. Nampak sayang? Makan buah dengan sayur hijau tengah hari. Jangan banyak makan nasi macam orang Melaka. Orang Melaka kalau makan nasi, bertimbun nasi. Orang Melaka ceritalah, kucing lompat tak lepas, terbenam dalam nasi. Tu orang Melaka punya makan. Dahsyat. Orang Melaka buat makan. Betul kan? Orang Terengganu buat makan. Orang Terengganu lain pula. Baik, tengok lagi. Jangan makan nasi banyak tengah hari. Nampak sayang? Sayur-sayur hijau yang bersulut. Kau bersulut tak? Yang ada lubang-lubang, lorong-lorong. Macam kangkung. Ada suluh, suluh. Kangkung. Kangkung itu bagus untuk mengelakkan pendarahan dalam perut. Buasir. Mengelak buasir. Itu bagus ya kangkung. Batang-batang sayur itu bagus makan tengah hari. Dengan buah-buahan. Tapi jangan banyak buah-buahan, sikit. Sikit. Nanti kalau banyak sangat kan berak pula. Betul tak? Tahu Pai? Berak pula. Bukan dulu depan penyabar, depan bilik air. Baik. Kemudian tuan-tuan dan perempuan, satu perkara lagi, makan malam. Makan malam dalam Islam sebelum terbenam matahari. Itu yang baik. Jangan makan malam. Orang Melayu makan lepas maghrib. Salah.
Jangan biasakan. Kata Rasulullah, biasakan yang betul, jangan biasakan yang salah. Biasakan apa sayang? Biasakan yang betul, jangan jangan biasakan yang salah. Hadis Rasulullah. Biasakan yang betul, jangan makan malam. Yang ada orang Melayu ni dah makan petang, okey dah bagus. Malam kadang bawa pula keluarga dia makan seafood, tengkorak kau. Salah tu. Ada pula seafood. Doi. Wah, makan teman-teman, aku tak reti kat wangi tu, ya Allah. Kalau malam kedai-kedai seafood ni bermandi cahaya. Yang pergi makan tu bukan orang Islam ya, orang Melayu. Sebab Islam tak ada. Islam kata tak boleh makan malam. Selepas terbenam matahari tak boleh. Tapi sekali-sekala boleh. Selalu tak boleh. Nampak sayang? Sekali-sekali boleh. Jangan makan malam. Bawa anak-anak, ambil 2 meja sekali. Wow, Zul, 2 meja Zul sekali. Letak pula apa tu? Steamboat yang ada bakar api. Steamboat lagi. Aduh mak. Dia cakap lah, bini dia pun cakap, bang, orang sebelah tu bang, dapur dia 2 je bang, kita punya 4. Wah, bangga pula tu. Padahal amalan tu dua-dua salah. Yang dapur 2 dengan dapur 4 dua-dua tak betul. Ya sayang ya.